Allah telah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Pada awalnya, para malaikat berasa sangsi kepada manusia kerana takut berlaku banyak perkara-perkara yang buruk dan pertumpahan darah. Tapi Allah menegaskan bahawa Dia lebih mengetahui segala-galanya. Jadi terdapat dua pandangan daripada proses kejadian manusia ini, iaitu pandangan Islam dan pandangan daripada falsafah Barat. Masalah kajian. Baiklah, seperti yang kita tahu, masyarakat sekarang tidak lagi mengingati tentang asal-usul mereka sendiri. Hal ini telah memberikan banyak kebimbangan pada semua pihak, lebih-lebih lagi kepada ahli sejarah-sejarah terdahulu. Pada pendapat saya, sudah tentu mereka akan berasa sedih apabila masyarakat pada zaman sekarang ini tidak mengambil tahu tentang asal-usul manusia pada zaman dahulu, seperti macam mana proses kejadian mereka dahulu dan macam mana kehidupan manusia pada zaman-zaman dahulu, seperti zaman-zaman Mesolitik, zaman-zaman Paleolitik, seperti itu. Jadinya kumpulan Nova Chrono berusaha untuk memberikan penjelasan dan memberikan pendedahan yang baik dan tepat untuk membuka mata mereka tentang betapa pentingnya atau betapa signifikannya kajian tentang manusia ini. Objektif kajian. Yang pertama, untuk mengetahui asal-usul insan menurut pandangan Islam dan falsafah Barat. Yang kedua, untuk memahami konsep insan sejahtera melalui perlembagaan insan. Yang ketiga, untuk mengkaji hubungan antara manusia dan alam. Yang keempat, untuk menganalisis konsep insan sejahtera dalam mendepani cabaran-cabaran. Yang terakhir sekali, untuk mengenal pasti proses kejadian manusia menurut pandangan Islam dan Barat. Skop kajian kami menjerumus kepada mahasiswa dan mahasiswi universiti daripada berbagai negeri, golongan ibu bapa dan golongan pelajar sekolah menengah. Skop kajian kami yang tertumpu pada golongan-golongan di atas kerana kebanyakan daripada mereka banyak menggunakan internet dan laman sesawang untuk mencari maklumat dan melawati laman sosial. Terdapat banyak laman sesawang yang telah mula kami gunakan untuk dijadikan sebagai rujukan. Selain itu, bahasa yang digunakan juga difokuskan dan mudah difahami. Skop kajian juga tertumpu pada asal-usul kejadian manusia dan bagaimana hubungan antara manusia dan alam terjadi. Seterusnya, kajian literatur. Beberapa kajian lepas berkaitan asal-usul manusia, proses kejadian manusia, serta hakikat wujudan manusia telah dikaji dan dianalisis oleh ahli kumpulan ini bagi mendapatkan gambaran yang jelas lagi nyata tentang kajian yang bakal dijalankan. Ketiga aspek ini dilihat sebagai asas dalam pembentukan kajian yang bakal dijalankan. Pertamanya, manusia dari sudut pandangan Barat. Daripada bacaan yang dilakukan, dapat disimpulkan kebanyakan pemikir-pemikir Barat ini sering mengaitkan kejadian manusia itu dengan haiwan. Charles Darwin misalnya dalam teori human evolutionnya telah mengatakan bahawa manusia itu berasal daripada seekor burung yang telah melalui proses evolusi. Socrates pula mengatakan manusia itu sebagai zoopolitikon, iaitu sebagai haiwan yang bermasyarakat. Manakala Max Scheler pula mengatakan manusia itu sebagai Das Krakentia, iaitu sebagai haiwan yang sakit, yang selalu bermasalah dan gelisah. Manakala jika ingin dibincangkan tentang hakikat wujudan manusia menurut pandangan Barat pula, John Locke dalam fahaman behaviorismenya mengatakan bahawa manusia itu tidak berbeza sama sekali dengan haiwan kerana segala perkara yang dilakukan mereka itu dipengaruhi oleh persekitaran mereka. Sedangkan Simon Field dalam teori psikoanalisanya mengatakan bahawa manusia itu dikawal oleh alam bawah sedar. Maka setiap perkara yang dilakukan manusia itu, baik jahat ataupun buruk, segalanya dikawal tanpa mereka sedari dan mereka tidak berupaya untuk merubahnya. Manusia dari sudut pandangan Islam. Berbicara tentang asal-usul kejadian manusia, tidak berlaku banyak pencanggahan di kalangan pemikir-pemikir Islam dalam membincangkan isu ini, kerana Al-Quran sendiri telah jelas menyatakan di dalam kitab sucinya tentang bagaimana proses ini berlaku, iaitu bermula daripada penciptaan Nabi Adam AS selaku manusia pertama di bumi ini, diikuti dengan Siti Hawa daripada tulang rusuk baginda, hasil kahwinan daripada mereka berdua itu, maka lahirlah anak mereka, lalu berkembang biaklah zuriat mereka. Berbicara tentang hakikat kewujudan manusia pula, daripada kajian literatur yang dijalankan, dapat disimpulkan ada tiga perkara yang perlu disedari oleh manusia tentang mengapa mereka diciptakan di bumi ini. Yang pertama sebagai Abdullah ataupun hamba Allah, seterusnya sebagai khalifah di bumi ini, akhir sekali sebagai An-Nas. Reka bentuk kajian yang digunakan di dalam penyelidikan ini ada dua, iaitu soal selidik dan kajian akhir. Soal selidik di dalam kajian ini menggunakan dalam bentuk Google Form dan ia kemudian diedarkan melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan Instagram. Dan di dalam borang ini juga terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A fokus kepada maklumat responden seperti bangsa dan agama. Kemudian bahagian B fokus kepada objektif kajian dan ia juga menggunakan skala Likert, iaitu setuju atau tidak setuju, supaya dapat mengukur jawapan responden dengan lebih efisien. Dan reka bentuk yang kedua iaitu kajian akhir. Dalam penyelidikan ini, penyelidik menggunakan sumber bertulis atau bercetak seperti buku, kamus, jurnal, tesis, majalah dan keratan akhbar. Di samping itu, sumber dari internet juga dipetik dan digunakan dalam penyelidikan ini. Seterusnya, lokasi dan responden kajian. Penyelidikan ini berlaku di sekitar Malaysia. Hal ini kerana borang soal selidik diedarkan secara rawak melalui platform media sosial. Sasaran utama adalah pelajar JISIM yang datang dari seluruh Malaysia. Hal ini supaya mereka dapat memberikan kesimpulan yang khusus bagi keseluruhan borang soal selidik. Oleh itu, responden kajian juga adalah secara rawak yang berjumlah 62 orang. Terdapat dua maklumat responden yang diambil, iaitu bangsa dan agama yang dianuti oleh responden.
Yang ketiga iaitu kaedah penganalisisan kajian. Kaedah pertama yang digunakan ialah kaedah kuantitatif yang memberi tumpuan kepada pengukuran data berangka. Kaedah ini digunakan dalam mengukur data dari kurang soal sedikit, kemudian dinilai secara deskriptif untuk membuat laporan kajian. Di samping itu, data-data tersebut dinilai menggunakan kekerapan dan peratusan dan kemudian dirumuskan dalam bentuk cartapan. Yang kedua pula ialah kaedah kualitatif. Penyelidikan kualitatif merujuk kepada penyelidikan yang tertumpu kepada pengumpulan dan analisis kata-kata, sama ada bertulis atau lisan, dan juga data-data daripada teks. Kaedah ini digunakan dalam analisis kajian arkib. Maklumat yang dikumpulkan dari kajian arkib kemudian dinilai untuk digunakan sebagai data dalam kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil dapatan kajian, analisis dapatan kajian, kami bahagikan kepada dua bahagian, iaitu maklumat responden dan hasil dapatan kajian daripada soal sedia yang telah kami lakukan. Ini antara soalan dalam maklumat responden. Terdapat 59 orang berbangsa Melayu, iaitu dalam 95.2%, manakala bakinya berbangsa Cina ataupun Zimbabwe. Manakala agama, terdapat 61 orang, iaitu 98.4% beragama Islam, manakala bakinya merupakan beragama Buddha. Antara topik yang diutarakan pada responden ialah proses kejadian manusia menurut Islam dan Al-Quran, proses kejadian manusia menurut kajian sains dan penciptaan roh dalam jasad manusia, pernyataan asal-usul manusia menurut Islam, pengertian insan sejahtera pada pandangan falsafah, tujuan penciptaan manusia menurut Islam, dan implikasi kegagalan dalam melahirkan insan sejahtera. Antara soalan yang kami tanyakan berkaitan dengan proses kejadian manusia menurut Islam dan Al-Quran, juga menurut sains dan penciptaan roh dalam jasad manusia. Jadi untuk soalan pertama, kami terangkan secara terperinci proses penciptaan manusia. Berlakunya persenyawaan antara ovum dan sperma dipanggil sebagai nutfah. Kemudian berlakunya segumpal darah yang akan terbentuk dipanggil alaqah. Kemudian menjadinya sebagai sekatol daging, iaitu mudghah. Kemudian berlakunya tulang, iaitu dipanggil sebagai izomah. Kemudian tulang itu akan dibaluti dengan daging, iaitu lahmin. Selepas itu berlakunya khulqun akhir, iaitu penyempurnaan organ. Selepas itu berlakunya nafkhur roh, iaitu peringkat peniupan roh. Seramai 62 responden bersetuju dengan pernyataan ini. Untuk soalan kedua berkaitan dengan proses kejadian manusia menurut sains. Ia sama dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu kejadian manusia bermula daripada proses pencentuman sperma dan ovum, kemudian menjadinya zygote, embrio, fetus dan seterusnya bayi. Tetapi berlakunya percanggahan, adakah wujudnya roh di dalam jasad manusia. Jadi seramai 82.3%, iaitu 51 responden bersetuju dengan pernyataan ini, manakala 17.7% dalam 11 responden tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Yang ketiga, ia berkaitan dengan asal-usul kejadian manusia menurut ajaran Islam. Jadi kami terangkan, dalam Islam, Nabi Adam AS merupakan makhluk yang pertama diciptakan daripada unsur tanah. Berlakunya 6 peringkat dalam penciptaannya, iaitu turab, tin, hama masnun, salsal, pembentukan jasad dan peniupan roh. Kemudian kami terangkan bahawa Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam lalu melahirkan zuriat mereka sehingga berkembang biak sehingga ke hari ini. Jadi 61 responden bersetuju dengan pernyataan ini, iaitu dalam 98.4%. Soal selidik ini juga, responden telah diuji tentang pengertian insan sejahtera menurut pandangan ahli falsafah. Jadi hasil debatan menunjukkan semua responden setuju bahawa pengertian insan sejahtera adalah insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Hal yang demikian menunjukkan bahawa masyarakat sangat mengutamakan pembentukan kepribadian seseorang insan yang mempunyai kepribadian yang tinggi. Seterusnya, berdasarkan rajaan 6, hasil yang diperoleh daripada soalan seterusnya adalah hampir kesemua responden bersetuju bahawa tujuan utama penciptaan manusia adalah sebagai hamba Allah SWT dan sebagai khalifah di muka bumi. Manakala selebihnya mengatakan bahawa manusia hanya perlu mengejar kejayaan dan kekayaan di dunia semata-mata. Hal ini dapat dibuktikan dengan dalil ayat Al-Quran berdasarkan surah Az-Zariyat ayat 56 bahawa Allah SWT telah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Antara implikasi daripada kegagalan dalam melahirkan insan sejahtera adalah ianya boleh menyebabkan ramai masyarakat mempunyai sifat sombong dan lebih mementingkan diri mereka sendiri. Dan masyarakat juga sukar untuk mengawal hawa nafsu dan mereka akan lebih terdorong untuk melakukan perbuatan yang sia-sia dan dilarang. Akhirnya ini akan menyebabkan munculnya institusi kekeluargaan yang sering berpecah belah dan tidak harmoni dalam masyarakat. Seterusnya adalah cadangan. Pendidikan bersepadu yang menggabungkan antara pembelajaran agama dan ilmu akal merupakan usaha dalam membentuk insan sejahtera. Antara strategi pembangunan insan sejahtera ialah penyediaan kurikulum yang relevan dengan mengubah suai kandungan sukatan pembelajaran mengikut keperluan masa. Strategi lain, penyediaan sistem penyampaian yang berkesan dengan memperkenalkan sistem teknologi maklumat ICT yang serba moden. Selain daripada itu, penekanan juga diberikan kepada pendidikan agama dan moral dengan penerapan nilai-nilai agama dan moral di dalam semua peringkat persekolahan dan dalam semua mata pelajaran. Dan banyak lagi strategi yang dilakukan oleh pendidikan di Malaysia yang berpandukan kepada falsafah pendidikan kebangsaan.
Kesimpulannya, dapat disimpulkan di sini bahawa falsafah insan telah ditarikkan daripada pelbagai perspektif dan kefahaman falsafah adalah hanya untuk bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Di samping, masyarakat mampu untuk mendepani cabaran-cabaran di masa hadapan.